Jadi proses qalbu kita melihat rahsia-rahsia ketuhanan Allah ni orang panggil musyahadah. Apa yang dia lihat tu orang panggil tajalli. Tajalli dengan arti Allah Ta'ala menjadikan alam ini sebagai cerminan untuk dia memperlihatkan kepada kita sehingga kita boleh memahami rahsia-rahsia ketuhanan dia tu. Jadi dari segi Tuhan yang memperlihatkan kepada kita ni tanda-tanda makhluk ni sebagai alamat, sebagai tanda, sebagai kenyataan tempat nyata rahsia-rahsia ketuhanan dia, maka proses itu orang panggil tajalli. Tapi perkataan inilah yang seringkali disalah faham atau ditafsir secara salah sehingga membawa makna kepada Tuhan tu menjelma. Tak ada jenis jelma-jelma ni, bukan akidah Islam gitu tu. Kalau ada yang faham macam tu itu bukan akidah Islam. Itu akidah-akidah tak kira lah batiniyah ke ataupun nak letaklah nama apa-apa letaklah, tapi itu bukan akidah Islam. Jadi tajalli ni bukan dengan makna jelma, dengan makna Allah Ta'ala memperlihatkan. Dan ambil mana? Ambil mana? Ambil daripada ayat Al-Quran cukup. Iaitu isu melihat. Dalam istilah yang dipakai dalam kalam hikmah ni perkataan iyan. Perkataan lain yang boleh kita guna adalah musyahadah, pandangan mata hati. Dan inilah intipati bagi tasawuf. Itulah kekunci bagi tasawuf. Qalbu kita ni dapat melihat rahsia-rahsia keagungan Allah, bukan melihat hakikat diri dia. Kerana zat Allah bersifat mukhalafah, laisa kamitslihi syai'. Jadi hak tengok tu tengok apa? Tengok kepada makna-makna ketuhanan dia, rahsia-rahsia ketuhanan dia ni. Tengok apa saja je, dia akan kalbu manusia yang mukmin ini, yang ada keimanan dan keyakinan dia ni, kalau mata hati dia cerah, apa saja yang berlaku tu semuanya tu akan memperlihatkan kepada rahsia ketuhanan pada diri manusia sendiri, pada alam semesta. Jadi hati yang dapat melihat rahsia-rahsia ketuhanan Allah pada alam semesta ni, perkara tu dalam istilah tasawuf orang panggil musyahadah ataupun dipanggil iyan, dapat tengok dengan mata hati, dengan keyakinan. Jadi perkara-perkara yang ada berkait dengan perkara ni, dia ada pertama sekali dia ada iman, kemudian dia ada kefahaman tentang ketuhanan Allah, kemudian ada ingatan yang kuat. Itulah yang membentuk pandangan mata hati. Dipercaya kepada Allah, kemudian dia faham tentang sifat-sifat ketuhanan Allah, kemudian dia ingat. Maka gabungan benda inilah yang akan menimbulkan pandangan mata hati, sehingga dia tengok apa saja kenyataan alam semesta ni, semuanya itu menjadi cerminan yang memperlihatkan dia kepada rahsia-rahsia ketuhanan Allah, makna-makna ketuhanan Allah. Dan makna-makna ketuhanan Allah tu ambil mana? Ada dalam Al-Asma'ul Husna. Ada pada sifat 20 hari kita mengaji tu, sifat-sifat Tuhan tu, sifat 20. Tengok secara kasar sikit, ada pada sifat 20. Nak perincikan sikit, ada dalam Al-Asma'ul Husna. Semua itu adalah makna-makna ketuhanan Allah, rahsia-rahsia ketuhanan dia. Jadi orang yang beriman ni, orang yang ada keyakinan dan ada keimanan ni, bila kalbu dia jernih sikit, dia akan nampak rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Dan hati yang dapat tengok benda tu akan mendatangkan kegembiraan bagi hati dia, akan mendatangkan kelapangan bagi hatinya. Maka sebab tu Syekh Ibn Atta kata, punca manusia ni banyak sedih, bukan tak ada sedih, banyak sedih, banyak juga cerita, kerana hati kalbunya tak dapat tengok benda tu. Kalau tengok alam semesta, sekadar alam je lah, ragam-ragam alam je lah, comel pun comel lah, molek-molek lah, hudu-hudu lah, sekadar alam semesta je lah. Tapi tidak menjadi cerminan yang dengannya dia dapat melihat rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Jadi hati yang dapat melihat tu, sifat ataupun kelakuan jiwa kita yang dapat melihat rahsia ketuhanan dia tu, maka itu dinamakan sebagai musyahadah. Tinggal lagi tahap musyahadah ni banyak peringkat. Macam lapu jugalah, macam lampu suluh, ada terang lagi. Kalau lampu tu malak sikit, nampak orang tapi tak kenal, tapi tahulah ada orang, nampak bayang ya lampu, tapi ada cahaya, menyebabkan kita tengok ada, oh ada orang, ramai, tapi tak kenal seorang sebab cahaya tak cukup, tak padam.
Terang sikit lagi, oh orang nampak macam orang Melayu, campur dengan orang India sikit, Cina sikit, macam orang. Tuan tak kenal lagi. Bila terang sikit, oh nampak pesengan macam orang Melayu ni, atau orang India ke, orang Cina ke, Mak Saleh ke, macam sikit. Tapi tuan tak kenal lagi. Bila terang sikit lagi, baru kenal tuan dia. Sama juga, pandangan kolbu kita gitu juga. Bahawa tahapan dia melihat kenyataan rahsia ketuhanan tu berbeza-beza menurut terang ke tak terang cahaya kalbu dia tu. Maka yang terang mendalamlah makrifatnya, maka yang tahu sikit kurang dalam sikit makrifat dia. Baik, jadi proses kalbu kita melihat rahsia-rahsia ketuhanan Allah ni orang panggil musyahadah. Apa yang dia lihat tu orang panggil tajalli. Tajalli dengan erti Allah Ta'ala menjadikan alam ini sebagai cerminan untuk dia memperlihatkan kepada kita sehingga kita boleh memahami rahsia-rahsia ketuhanan dia. Jadi dari segi Tuhan yang memperlihatkan kepada kita ni tanda-tanda makhluk ni sebagai alamat, sebagai tanda, sebagai kenyataan tempat nyata rahsia-rahsia ketuhanan dia, maka proses itu orang panggil tajalli. Tapi perkataan inilah yang seringkali disalah faham atau ditafsir secara salah sehingga membawa makna kepada Tuhan tu menjelma. Tak ada jenis jelma-jelma ni, bukan akidah Islam begitu tu. Kalau ada yang faham macam tu itu bukan akidah Islam. Itu akidah-akidah tak kira lah batiniyah ke ataupun letaklah nama apa-apa letaklah, tapi itu bukan akidah Islam. Jadi tajalli ni bukan dengan makna jelma, dengan makna Allah Ta'ala memperlihatkan. Dah ambil mana? Ambil mana? Ambil daripada ayat Al-Quran juga. Antara ini dia ambil juga daripada Al-Quran. Baik, antaranya daripada firman Allah Subhanahu wa taala, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, apabila Allah Taala memperlihatkan, tajalla ni memperlihatkan tentang rahsia-rahsia ketuhanannya kepada bukit. Jadi Nabi Musa nampak. Jadi oleh kerana tajalli Allah Taala memperlihatkan tajallinya sangat kuat dan terang dan nyata, menyebabkan Nabi Musa tak tertanggung. Lalu apa yang berlaku pada Nabi Musa? Tidak tertanggung melihat tajalli Allah, dia jatuh pesang. Jatuh pesang. Kenapa? Kerana melihat keagungan dia sangat. Kerana tajalli itu sangat terang sehingga kalbu dia tu melihat rahsia keagungan Allah, tidak tertahan sehingga jatuh pesang. Ulama khilaf apa yang dilihat itu sebenarnya apa benda. Apakah yang dilihat itu memang kenyataan sungguh, Gunung Kanan tu hancur sungguh? Setengahnya kata memang begitu, Gunung Kanan tu memang hancur. Setengahnya pula menyatakan bahawa itu hanya pada pandangan Nabi Musa saja. Itu khilaf antara ulama lah. Baik, dah dalil lain lagi, banyak juga dalil-dalil lain lagi yang disebut dalam ayat kali. Antaranya ayat yang kita biasa dengar, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sanurihim ni kami akan perlihatkan. Jadi memperlihatkan itu orang panggil tajalli. Allah Ta'ala memperlihatkan, bukan dia jelma, dia memperlihatkan sehingga kita dapat memahami rahsia-rahsia ketuhanan dia. Contoh mudahnya, bukan benda payah kita tengok kepada penciptaan alam yang penuh dengan keajaiban ni, memahamkan kita tentang Allah Ta'ala tu maha kuasa dan dia tu maha mengetahui. Itu tajalli. Cuma bila benda tu datang ke akal, kefahaman kita, itu orang panggil makrifat usuluddin. Tapi sekiranya benda tu datang melalui pandangan ingatan kalbu kita, itu orang panggil tasawuf. Itu je. Bukan jadi jalla tu baik jelma gitu gini manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Itu bukan akidah Islam. Jadi istilah tajalli ni memperlihatkan. Kalau Al-Quran, balik pada ayat tadi, sanurihim ayatina, aku akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kepada ketuhanan kami, fil afaq, pada alam semesta ni, wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka sendiri. Pada diri mereka sendiri. Semua ni menjadi cerminan. Kalau orang yang ada pandangan mata hati, maka dia melihat kepada alam semesta, dia melihat kepada dirinya sendiri, lalu itu akan mencerminkan kepada makna-makna ketuhanan Allah. Jadi sesiapa yang tengok pada diri dia, dia tengok kepada alam semesta,
lalu memahamkan dia, mengingatkan dia, memperlihatkan kepadanya rahsia ketuhanan Allah, maka itu dinamakan tajalli. Dan orang yang mengalami proses itu dinamakan menerima tajalli daripada Allah. Cuma tinggal lagi tahapan tajalli itu beza-beza. Macam saya kata tadi lah, ada lampu terang, ada terang sikit, ada terang lagi, jadi bermacam-macam ragam. Jadi berbeza-beza keadaan lah. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta nak khabar bahawa bila kalbu manusia ni mungkin kurang cahaya dia, bukan tak ada langsung iman ada, tapi mungkin kurang cahaya dia, maka pandangan kalbu dia masa tu mungkin tidak kuat molek, tidak terang molek. Jadi bila kalbu dia tak tengok, maka dia tengok alam semesta, taklah dapat dia melihat rahsia-rahsia keagungan Allah. Dia tengok alam semesta je lah. Kalau tengok diri dia je lah. Tidak menjadi cerminan yang memahamkan dia, yang mengingatkan dia, yang menampakkan kepadanya rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Mungkin tak sampai situ. Jadi kalau tengok apa kejadian pun, kejadian je lah. Macam bila kita tengok ada kejadian kemalangan contoh, berlaku kemalangan, mati dia. Jadi, oh siapa dia, sebab dia, begitu je lah. Tapi kalau dia dapat terjadi, Allah, kenyataan Allah telah mematikan dia. Allah telah mentakdirkan dia. Tengok je, memahamkan terus bahawa ini takdir dia, berlaku depan mata. Orang ini telah dimatikan Allah. Jadi nampak semua tu cerminan yang memperlihatkan makna ketuhanan Allah. Jadi orang yang mengalami keadaan itu orang panggil orang yang mendapat tajalli. Dan semua itu berlaku bila kalbunya itu jernih hidup. Jadi Syekh Ibn Atta nak kaitkan benda ini dengan perasaan kita. Jadi perasaan sedih kita, duka citanya, puncanya kerana tak ada benda itu. Ada. Maka kalbu kita penuhlah dengan kesedihan, penuhlah dengan ketakutan, penuhlah dengan kebimbangan dan macam-macam lagi lah. Jadi kalau sedih berlaku kadang-kadang waktunya, itu normal lah. Tapi kalau perasaan itu mendominasi kita, menjadi perasaan yang memang sifat bagi kalbu kita, itu alamat kata Syekh, bahawa kalbu kita ni memang tak dapat melihat rahsia-rahsia ketuhanan dia. Jadi yang menjadi kekunci kepada kalbu kita ni, yang menjadi kunci kalbu kita ni dapat tengok rahsia-rahsia ketuhanan Allah Ta'ala ni, iaitu adanya nur hidayat Allah lah. Bila nur hidayat Allah Ta'ala ni datang, Allah Ta'ala kurnia ke dalam hati kita ni, maka hati kita itu, keimanan kita itu jadi terang. Maka nampaklah bila tengok segala alam tu, maka terpantulah, tercerminlah rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Itu sebenarnya. Jadi itulah yang akan menjadikan kalbu manusia ni tidak lagi akan dikuasai oleh sifat-sifat yang agak negatif tadilah, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kedukecitaan. Maka sebab itulah golongan aulia ni, nak tahu golongan aulia, antara ciri-cirinya tu iaitu orang yang tak ada perasaan tadi. Bukan maksud tak ada langsung. Perasaan tadi itu bukanlah perasaan yang menjadi sifat bagi kalbu dia. Tidakkah kita dengar dalam Al-Quran? Ini kalau kita nak tengok, ambil mana ni? Tengok dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Ta'ala mensifatkan tentang wali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahawa para wali ni la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka ni tidak dirundung dengan ketakutan dan tidak juga dengan kesedihan. Dia, hati kalbu dia tu tak ada terisi dalamnya itu menjadi sifat bagi kalbu dia penuh ketakutan dan penuh dengan kesedihan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kedukecitaan. Dah hati dia tenteram dengan keyakinan kepada Allah. Sebab apa gitu tu? Sebab apa yang jadi gitu kalbu aulia, jiwa para wali dia jadi tidak ada perasaan-perasaan ketakutan dan kesedihan tu. Kerana kalbunya tu dapat melihat rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Maksudnya apabila hati manusia dapat melihat rahsia ketuhanan Allah, perasaan-perasaan kesedihan, ketakutan dan sebagainya, kebimbangan tu dia akan menjadi kurang atau menghilang. Kalau dia wali sungguh, maka perasaan-perasaan tu akan terkikih daripada dalam kalbu dia. Jadi yang menjadikan kalbu manusia semacam tu kena ada nur hidayah Allah.